إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه. رب اشرح لي صدري ويسر واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. So, Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimallahu ta'ala qiyamuhu ta'ala binafsihi. Artinya berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya, tiada berkendak kepada zat dan tiada berkendak kepada yang menjadikan. Allah Ta'ala terkaya daripada zat, tiada berdiri kepada zat, dan berdiri kepada zat itu ialah sifat. Dan terkaya pula zat Allah daripada fa'il yang menjadikan dia, kerana ia menjadikan bagi segala kainat. Dan lazim dengan kaya daripada zat, bukan ia sifat, kerana tiada dapat, tiada bahawa berdiri ia dengan zat. Dan lazim daripada kaya daripada fa'il menjadikan dia bahawa adalah Allah Ta'ala itu qadim, bukannya baharu. Bahawa yang qadim itu tiada berkendak kepada yang menjadikan dia, melainkan yang baharu. Kelimanya qiyamuhu binafsih. Kelima iaitulah pada bilangan dan kiraan dan tulisan atau kelima. Sebab di isim adat dia ada taqaddum ta'khur, 1, 2, 3. Jadi qiyamuhu binafsi dengan makna ay la yaftakiru ila mahallin wala mukhassis. Itu makna kata qiyamuhu binafsi. Maknanya Allah Ta'ala berdiri dengan sendiri, bukan makna daripada macam kita faham kadimbas, maknanya daripada duduk bangun, kan. Makna berdiri sendiri dengan makna tidak berhajat ia kepada zat dan tidak berhajat ia kepada pencipta. Itu makna dia. La yaftakir ila mahallin, artinya tiada berkendak ia kepada zat. Sebab apa tak berhajat kepada zat? Sebab dia sendiri adalah zat. Allah Ta'ala sendiri adalah zat. Kalau dia berhajat kepada zat, bermakna dia sifat, ya. Yang berhajat kepada zat ialah sifat. Sebab makna sifat maqama bi ghairi, benda yang berdiri pada benda lain. Itu dipanggil sifat. Adapun zat maqama bi nafsi, benda yang berdiri dengan diri dia sendiri, dia tidak menumpang pada benda lain. Kita faham pada makna sifat dan makna zat dulu.
Jadi kalau sekiranya Allah Ta'ala itu sifat, bermakna dia berhajat kepada apa? Daripada zat lain. Bila dia berhajat pada berdiri pada zat lain, berdiri pada zat lain, bermakna ternapilah sifat ma'ani, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama', basar, kalam. Sebab sifat ma'ani dia tidak duduk pada sifat, dia duduk pada zat. Jadi kalau sekiranya Ta'ala itu bukan ia makna zat dia sifat, dengan sendiri ternapi ma'ani. Sifat ma'ani ternapi qudrat, iradat, dia tak berah. Takkan ada alam yang diciptakan. Ya, mana mungkin nak mengadakan kita tidak ada qudrah dan iradah. Jadi kewujudan alam ini segala sifat ma'ani, maka oleh kerana itu mafhum dia Allah Ta'ala ialah zat al-muttasif, zat yang bersifat. Bukan Allah Ta'ala sifat yang duduk di zat lain. Dua benda yang berbeza. Ya, Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat, bukan Allah Ta'ala itu sifat yang duduk pada zat yang lain. Itu sebab makna di sini qiyam dengan makna berdiri ini la yaftakiru ila mahallin. Mahal mana zat. Ya, artinya berdiri Ta'ala itu dengan sendiri tiada berkendak pada zat. Ya, la yaftakir ila mahal. Yang kedua, wala mukhassis, dan tidak berkendak kepada mukhassis ail fa'il yang menjadikan dia. Itu makna dia. Arti dia berdiri dengan sendiri. Makna dia tu, mana ternapi, ia telah berhajat kepada zat, dan ternapi ia berhajat kepada fa'il. Itu mana wahdaniyat. Sebab dia minal sifatil salbiyah. Salbiyah dengan mana insilaf, mana ternapi. Kita itlak dia kata qiyamun nafsi, mana ibarat daripada tidak berhajat kepada zat dan kepada fa'il, mana pencipta. Artinya ditafsir lagi. Artinya zat Allah Ta'ala terkaya daripada zat. Apa makna terkaya? Mana tidak berhajat. Ini bahasa usuluddin. Bukan terkaya yang kita faham. Faham kaya banyak harta kan. Ini bukan. Banyak harta dia fakir lagi. Mana terkaya sini, mana tidak berhajat. Terkaya daripada zat, mana tidak berhajat, tidak duduk, tidak memerlukan kepada zat. Sebab dia sendiri adalah zat. Kemudian tiada berdiri kepada zat. Tidak terkaya daripada zat, tiada, ini tafsir tu. Tiada berdiri pada zat. Mana tidak berhajat kepada zat. Dan yang berdiri kepada zat. Berbelit-belit. Mana terkaya daripada zat itu, maknanya tidak berdiri pada zat. Takat tu habis. Dan yang berdiri pada zat itu, ni istiqnah balik. Wa tukan wa atahu. Dan terpanggil wa istiqnah, mana kalam lain tu. Dan yang berdiri kepada zat itu, iaitulah sifat. Yang berdiri pada zat dipanggil sifat. Kalau sekiranya Allah Ta'ala itu sifat, bermakna apa? Ternapi sifat ma'ani. Sebab sifat ma'ani dia tidak duduk pada sifat, dia duduk pada zat. Ya. Bila ternapi ma'ani, qudrat iradat dia kalau ambil dua je ternapi, maka tidak akan ada maujud satu pun daripada jaizat, mumkinat, makhlukat. Ya, qudrat tak ada, iradat. Jadi kewujudan makhluk ini menandakan sabit sifat qudrat dan iradat dan sifat ma'ani, dengan memberi makna bahawa Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Bukan ia sifat yang menumpang pada zat lain, bukan. Habis, itu satu makna. Dan terkaya pula zat Allah Ta'ala daripada fa'il. Apa fa'il? Yang menjadi, dia terjemah tu. Fa'il mana yang menjadikan dia. Sebab apa? Kerana ia menjadikan bagi sekalian kainat. Dia adalah
Khaliq, bukan ia makhluk. Dia khaliq, mana allazi khalaqa, yang menjadi. Bukan Allah Ta'ala tu allazi khuliqa. Kalau makhluk, mana allazi khuliqa, benda yang dijadi. Jadi dia pencipta, bukan dia dicipta. Satu. Dan kalau sekiranya Allah Ta'ala tu berajak pada fa'il, bermakna dia apa? Dia baharu. Dia berajak pada pencipta, bermakna benda yang dicipta ni, yang diadakan, asal dia makdum, makdumun, tak ada. Kemudian baru dijadikan. Maka kalau Allah SWT maknanya berhajat kepada pencipta, membawa makna dia hudus, dia baharu. Kalau dia baharu, bermakna dia tidak boleh mencipta. Maka oleh kerana itu tidak ada sesuatu pun daripada alam ni, satu pun tak ada. Sebab taraf pencipta mesti adalah dia bersifat dengan sifat ketuhanan. Taraf kewujudan dia ialah wujud yang zati. Apa makna wujud zati? Wujudnya tidak didahului oleh ketiadaan, dan wujud dia takkan bertembung dengan ketiadaan. Itu wujud yang zati. Ada pelawan wujud zati, wujud yang arid. Wujud yang arid ataupun wujud majaz, sandar dia. Mana ada dia didahului oleh ketiadaan, dan dia akan bertembung balik dengan ketiadaan. Tiap-tiap zat yang boleh menerima ketiadaan, bermakna mustahil dia bersifat dengan qidam. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qad ayyastahilul qidam. Tiap zat yang harus menerima ketiadaan, sama ada ketiadaan dahulu atau ketiadaan akan datang, dia boleh terima je. Jawab dia alaihi qad ayyastahilul qidam. Mustahil dia bersifat dengan qidam. Kalau tidak bersifat qidam, bermakna dia hudus, dia baharu. Bila baharu, dia berhajat kepada sani' pencipta. Bila berhajat, itu bukan Tuhan. Sedangkan dia didakwa Tuhan. Tiba-tiba sifat dia macam ni, itu bukan Tuhan. Bermakna kalau macam tu sifat dia, tak boleh ada alam ni. Tak boleh ada alam ni. Sebab dalil, kalau kita tengok dalam dalil akliyah, ringkas, tapi dalam makna tu. Dalil wujud, qidam, baqa' sampai kaunuhu mutakalliman, apa dalil? 2 patah je. Apa dalil dia? Wudusul alam, baharu alam. Tapi persoalan ni, macam mana baharu alam ni sebagai dal, dia menunjuk kepada madlul segala sifat zat dan segala sifat ta'ala. Kena nampak, dia panggil apa? Wajah tanasub, wajah munasabar itu kita kena nampak. Kalau tidak, kita dipanggil muqallid kitab. Ada kitab, tapi dia hafal kitab. Tanya dia, tak faham. Dia mesti nampak pada suluhan akal dia. Nampak dia punya apa tu? Cara makna perbahasan itu. Baru dia nampak terang pada suluhan akal, baru dia lepas jadi mana-mana taklid. Padahal dalil dia 2 patah. Hudusul alam, baharu alam, kan? Baharu alam. Kita nampak mudah aja. Tapi macam mana baharu alam ni menunjuk kesabitan setiap sifat kepada Allah Ta'ala. Sabit atau wajah, maknanya istidlal, wajah dia mengambil dalil satu. Jadi sini maknanya bila itlaq kata Ta'ala qiyamun nafsi, kita faham terus. Maknanya Allah Ta'ala ternafi daripada penciptaan, tak ada ucapan pencipta dia. Dan keduanya itulah dia tidak berhajat. Dia tidak berhajat pada zat dan tidak berhajat pada pencipta pada fa'il. Kerana ia menjadikan bagi sekalian kainat, izat, mungkinat, makhlukat, semua sama makna dia. Apa dia? Masih Allah, yang lain daripada Ta'ala, makhluk ni lah. Dan lazim dengan kaya daripada zat. Bila kata Ta'ala tu lazim daripada apa? Kaya daripada zat, mana dia tidak berhajat. Ke mana kaya? Kaya dalam bahasa usul dia ni dengan mana tidak berhajat. Kalau berhajat itu bukan kaya, itu fakir mungkin. Lazim daripada kaya dia daripada zat. Maknanya bukan ia sifat. Dia bukan sifat. Allah Ta'ala ialah zat yang bersifat. Bukan Allah Ta'ala tu sifat yang duduk pada zat lain, bukan. Habis. Kerana itu tak dapat tiada bau berdiri ia dengan zat. Bukan ia sifat, kerana itu tak dapat tiada bau berdiri ia dengan zat. Kalau sifat dia berdiri dengan zat lah. Dan lazim dengan kaya daripada fa'il pula.
lazim daripada kata dia tak berhajat pada pencipta, menjadikan dia bahawa adalah ia qadimun atau qadim, sedia. Ya. Qadim. Tiap-tiap zat yang bersifat dengan qidam dipanggil qadim. Kan dengar-dengar, sekali dengar qidam, sekali dengar qadim, mana satu? Ya. Qadim, kita belajar qidam lah, sini qadim pula macam mana gitu. Sifat qadim ialah zat. Qadim tu ialah isim, nama. Dan nama dia bertunjuk pada musamma dia. Apa musamma? Zat dia. Qadim dengan zatun muttasif bil qidam. Zat yang bersifat dengan qidam dia panggil qadim. Ya, tu. Jadi bila itlaq kata ta'ala qadim, dengan sini ternapilah permulaan bagi wujud dia. Ya, qidam tu mana apa? Ibaratun an nafil adami sabiq lil wujud. Ibarat daripada ternapi adam sabiq. Mana ketiadaan yang mendahului bagi wujud. Tiap-tiap benda yang wujud dia ada dua. Satu, wujud dia tidak didahului oleh ketiadaan. Itulah wujud Allah Ta'ala. Satu lagi wujud dia, tapi wujud dia didahului oleh ketiadaan. Siapa dia? Semua makhluk. Itu dua je lagi. Yang didahului oleh ketiadaan dia panggil hadis baharu. Ya. Yang tidak didahului oleh ketiadaan itu dia panggil muhdis. Ya, yang membaharukan, yang mengadakan. Ya, kita ni panggil muhdas. Allah Ta'ala tu muhdis. Mana yang mengadakan. Muhdas mana yang diadakan. Tu. Habis. Dulu dia bincangkan, manakala sekiranya Allah Ta'ala itu bersifat ia tidak bersifat ia dengan qidam, bermakna dia baru. Kalau baharu, jawab dia bertemu dua benda yang mustahil. Apa dia? Daur dan tasalsul. Kan? Kalau kata Allah Ta'ala, dia panggil Tuhan. Kalau Tuhan tu ada orang menjadikan dia, bermakna ada orang lain pula jadikan dia ada bersambung-sambung. Itu tasalsul. Maka tak ada ujung. Itu jadi wajah istihalah. Kalau berpusing pula, katakan tuan A jadi B. Yang B pula pusing jadi A. Ini dipanggil daur musarrah. Maknanya A jadikan B, B pula A jadikan dia. Mana wajah istihalah dia? Wajah mustahil dia ialah berhimpun dua yang berlawanan. Iktibar A jadikan B, cabut dulu A dulu. Iktibar B pula jadikan A, cabut dulu B dulu. Mana di A ada dulu dan ada kendian, di B pun ada dulu dan kendian. Sedangkan dahulu dan kendian benda did tak boleh berhimpun. Ad-didan la yajtami'an. Ya. Maka bila did tak boleh berhimpun, mana hukum dia mustahil. Mana yang bawa dia datang mustahil? Kalau sekiranya timbul did tu, berlawan tu, kalau kita takdirkan tuan itu bersifat dengan baru, membawa kepada makna ni. Maka bila did itu berlawan tu baharu, mustahil, bermakna baharu Tuhan adalah mustahil. Dia baharu Tuhan mustahil, sabit qidam, sabatar qidam. Tu wajah. Dia pusing dalil dan tunjuk bahawa alam tu baru, tapi dia pusing nampak. Habis tu. Kerana bahawa yang qadim itu tiada berkendak kepada yang menjadikan dia. Ya, yang qadim dia tidak berkendak. Kalau dia berkendak aja, bermakna itu bukan qadim. Dia tak nama qadim, dia panggil hadis, dia panggil baharu. Ya. Melainkan yang baru, mana yang berkendak kepada penciptaan supaya mengeluarkan min haizil adam ila haizil wujud, daripada tak ada kepada ada. Itu dia panggil baru. Ya. Satu lagi yang tak berkendak. Yang tak berkendak tu ialah Allah Ta'ala. Dia tak berhajat. Maka yang itulah berkendak kepada yang menjadikan dia, iaitulah baharu tu. Itu ta'rif baharu. Maka mustahil atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya Allah Ta'ala ialah zat yang tidak berhajat kepada penciptaan dan tidak berhajat kepada menolak segala kekurangan sebab dia kamalat sempurna dia. Kemudian wal wahdaniyatu aila saniyalahu fi ta'ala fi zatihi wala fi sifatih wala fi af'alih. Dan keenam ialah wahdaniyah, artinya esa, dan maknanya tiada yang menduai akan Allah Ta'ala pada zatnya, dan tiada menduai, tekanlah hazam mudhaf, tiada yang menduai akan Allah Ta'ala pada zatnya
dan tiada pada sifat, mana dan tiada mendau'i pada sifat. Itu kalam asal dia. Dan tiada pada perbuatan, mana tiada mendu'i pada af'al, pada ikan banyak pada zatnya, melazimkan bahawa bukan ia jisim yang menerima bahagi, dan dinamakan dia menafikan kam muttasil. Dalam wahdaniyat ni dia kena nafikan apa? Ada 6 kam tu. Muttasil munfasil fi zat, muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fil af'al. Jadi bila kita terus kita nampak, ya, ibaratun an nafil kumumus sittah, ya. Bila itlaq aja kata wahdaniyat, kita terus akal kita dia pergi kepada menafikan satu perkara di satu perkara. Iaitu apa? Ibaratun an nafil kumumus sittah, menafikan kam yang 6. Kam muttasil fi zat dan munfasil ternafi pada sifat 2 juga, pada afal juga. Ya. Muttasil apa? Berhubung. Bermakna zat boleh dibelah bagi. Macam zat kita ni kan nampak satu, tapi dia boleh belah. Kan mana pendi cencang berapa tu? 18. Mana 20 dia boleh kerat. Nampak satu tapi boleh kerat. Itu bukan tu maknanya. Tuhan bukan macam tu. Satu. Tu muttasil. Munfasil bercerai. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya tidak ada kufu standing. Mana ada zat lain serupa dengan zat Allah Taala. Itu dinafikan. Di itlaq aja wahdaniyat, 2 ni tenang. Bahawa zat Ta'ala bukan begitu, bukan dia muttasil munfasil, tak ada. Ya, tidak ada menduai bagi zat Ta'ala, dengan mana di zat Tuhan tu bukan jenis boleh belah bagi bagi kita, tak? Satu. Dan bahawasanya tidak ada zat lain zat Tuhan kita. Itu mana tadamun dia masuk dalam makna wahdaniyah. Pun itlaq wahdaniyat dia tendang 6 kam. Ya. Sifat gitu juga. Mana bila itlaq maknanya wahdaniyat fi sifat, bermakna sifat Tuhan tu satu bahagi tu satu tunggal. Bukan kata kudrat ada 2 atau 3, bukan. Di zat Allah Ta'ala. Satu. Yang kedua, munfasil, mana tidak ada, kata kudrat, tidak ada satu kudrat lain menyamai kudrat Tuhan. Pada pihak memberi taksir dan seumpamanya. Itu ternapi dengan wahdaniyat. Kita itlaq wahdaniyat pun dia tendang semua tu. Dan kita juga pada af'al, bahawa perbuatan Allah Ta'ala muttasil, mana berhubung, mana dalam memberi isar, memberi taksir, mana berkongsi. Satu benda tu berkongsi ramai-ramai Tuhan buat. Tak, Tuhan tunggal di seorang dia buat. Satu makna. Dan makna kedua, ada satu taraf, ya, perbuatan lain sama taraf perbuatan Tuhan pada pihak memberi kesan. Itu pun dinafikan dengan wahdaniyat. Jadi kam muttasil wa munfasil bil af'al dia tolak habis. Bila kita itlaq saja wahdaniyat, dia bagi menafikan 6. Ya, an-nafil kumumus sittah, dinafikan kam yang 6. Muttasil munfasil fi zat, muttasil munfasil fi sifat, muttasil munfasil fil af'al. Ya. Faham? Dah ya kamu ya. No, kan. Habis tu. Sebab tu dipanggil sifat tu apa? Sifat salbiyah. Salbiyah dengan mana apa? Salbiyah dengan mana insilaf. Mana ternapi. Kalau salbiyah dengan menapi, itu ada fi'il fa'il. Ada orang tu tukar napi. Ini ternapi. Itlaq je pump, kita pun faham je. Ya. Dan sifat ini juga dipanggil sifat salbiyah, dipanggil sifat adamiyun. Adami. Adam apa? Adam mutahakkuk dipanggil. Bukan adamil mutlak. Macam biasa bunyi. Kalau adam mutlak, tak ada terus. Al-ajzu, lemah bagi Tuhan, itu ada mutlak, tak ada terus. Tak ada di Tuhan lemah, tak ada. Ya, jahil tu tak ada terus. Sini dia panggil adam mutahakkuk. Maknanya sifat ini tak akan faham melainkan diterjemah dengan makna adami, dengan makna ketiadaan. Apa makna? Ketiadaan perubahan. Baqa apa makna? Ketiadaan kesudahan. Mukhalafah apa makna? Ketiadaan menyamai. Qiyamu binafsi, ketiadaan berhajat kepada zat dan fa'il. Wahdaniyat, ketiadaan berbilang-bilang. Misi dibubur makna ketiadaan dipanggil. Ya, ketiadaan. Ya. Mandul apa makna? Anak-anak. Yatim apa makna? Fakir apa makna? Ketiadaan harta. Itu makna ni. Mana sifat ini dipaham dengan ternapi, kita faham. Penapian satu perkara di satu perkara. Ternapi satu perkara di satu perkara. Kidam,
Mana ternapi apa? Ternapi hudus baharu. Di satu perkara, di zat Allah Ta'ala. Ya? Kalau sifat ma'ani dipanggil wujud. Wujudu syai' di syai'. Ada di satu perkara, itu panggil maknan. Jamak ma'ani. Kudrat, itu satu makna. Makna yang ada pada zat. Itulah al-qudrah, wal-iradah. Ya? Dan seterusnya. Itu beza antara ma'ani dengan salbiyah. Ya? Jadi ulama letak tu ada wajh tanasub, ada munasabah begini-gini. Habis. Mana ni? Wal wahdaniyatu ay la saniya lahu ta'ala fi zati wala fi sifati wala fi af'alih. Dan keenamnya wahdan artinya esa dan maknanya. Ini kita nak makna dia. Tiada yang menduai akan Allah Ta'ala pada zatnya dan tiada pada sifatnya dan tiada perbuatannya. Maknanya zat dia tunggal, perbuatan sifat dia tunggal. Tu sifat banyak ada. Sifat Tuhan tak sehingga banyak. Itu jenis lain-lain daripada jenis yang satu. Kudrat, satu. Iradat, satu. Ilmu, satu. Tak boleh bilang. Kalau kita kata banyak kan bagus kan? Tak boleh. Makna ketuhanan dia lain dan dia tak sama kita. Kita sebab fakir, lemah, kerja gamai-gamai lagi bagus. Allah Ta'ala tak boleh. Dua je batal makna ketuhanan. Kalau dua je batal makna ketuhanan. Sebab makna ketuhanan satu daripada dia ialah berhajat semua kepada dia. Terikat semua kepada dia. Tak ada satu benda yang boleh terlepas daripada Allah Ta'ala. Semua terikat dengan Tuhan. Kalau dua, habislah. Kalau dua Tuhan habis. Bermakna separuh ke sana, separuh ke sini. Separuh jadi langit, yang tunggu dari bumi. Yang ni jadi belah selatan, ni belah utara. Jadi tiap-tiap satu di dalam Tuhan masih ada benda terlepas daripada dia. Bila ada benda terlepas daripada dia, itu bukan Tuhan. Itu hantu ni. Bukan Tuhan, ya. Tuhan mesti semua terikat dengan dia. Sebab tu bila kita Nabi suruh jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jauh makna tu. Bila kita nafikan la ilaha, tiada bersifat ketuhanan, kita nampak dah. Dia ada zat yang dia ni semua benda berhajat pada dia. Dia tak berhajat lain, yang lain semua terikat dengan dia. Barulah kita isbat illallah, melainkan Allah Ta'ala sajalah zat yang semua bertumpu dekat dia. Maka semua fa'il perbuatan dia akan naik. Dia akan nampak tauhid af'al situ. Dia pergi langkah kedua pula, la maujud, la fa'il illallah. Dia akan dapat makna la fa'il illallah. Tiada yang membuat melainkan dia. Sebab semua benda berhajat pada dia, terikat dengan dia. Kemudian dia pergi makna ketiga, la maujud illallah. Sebab fa'il yang hakiki siapa wujud dia? Fa'il yang hakiki yang buat sebenarnya, taraf kewujudan dia ialah wujud yang mutlak dia panggil. Dan tidak ada yang wujud mutlak melainkan satu je, dia je. Itu dia panggil la maujud illallah. Tiada yang wujud sebenar melainkan dia. Itu Allah Ta'ala, ya. Itu lapis pandangan seperingkat. Gitu. Dan yang menduai artinya menafikan zat itu bersusun daripada beberapa jauhar. Macam kita ni bersusun, nampak satu tapi bersusun. Itu muttasil atau dinafikan. Bila telak aja wahdaniyah, pum, semua ni tertendang dan terkeluar. Dan lazim pula menafikan bandingan, nazir bandingan. Mana ada zat lain serupa zat Tuhan, itu pun ternafi. Maka pada ketuhanan dia namakan dia menafikan tu kam munfasil, bilangan yang bercerai. Mana ada bilangan lain, Tuhan lain serupa Tuhan kita. Itu dinafikan dengan wahdaniyah. Artinya menafikan zat yang lain daripada Ta'ala yang seperti zat Allah Ta'ala. Habis. Kemudian dia kata dan menafikan banyak persifat pula. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat. Sahabat. Bagus.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qaddasallahu sirrah. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsik. Bismillah. Maka barang yang berdiri dengan dia lainmu daripada segala pekerjaan dunia dan akhirat. Siapa lain kita yang mendirikan? Dia lah. Wallahu ta'ala. Itu maksud dia. Allahu yudabbiru samawati wal ard. Allah Ta'ala lah yang mentadbir ya, langit dan bumi seluruh makhluk ni. Maka kalau ketiga itu, la takum bihi li nafsik. Jangan engkau dirikan padanya bagi dirimu. Jangan perasan-perasan kita yang buat. Itu maksud insan. Ya, jangan rasa-rasa kita buat, sebenarnya dia yang buat. Ya. Dalaman kita kena kemas sebab tu. Rasakan sampai terasa dia yang berbuat, ya. Yakni jangan engkau jadikan bagi dirimu sezarrah pun daripada tadbir. Maknanya buang daripada diri kita ru'yatut tadbir, termasuk ni. Memegang, memandang tadbir kita. Tadbir tak apa ya. Iktimad pandang tu jangan, dia benda sikit lagi tu. Pada hadis Nabi kata at-tadbir nisful ma'isyah. Ya. Tadbir ni setengah daripada kehidupan. Habis Ibnu Attab pula tajuk kitab dia kata ya, tanwirul qulub bi isqati tadbirul uyub. Kau nampak je macam bercanggah kan. Kau tengok sekali limbas macam bercanggah. Nabi kata pentadbiran setengah daripada kehidupan. Ibnu Attab pula kata ya, memancarnya hati dengan memadamkan, membuang isqat, gugurkan akan tadbir. Macam mana ni? Dia tak lari dan dia tak bercanggah. Semua kena faham je. Ya. Maksud daripada Ibnu Attab sini kalam sufi maknanya bukan buang tadbir zahir, buang i'timadu ala tadbir. Bersandar pada tadbir, memandang tadbir, jangan. Buat tak apa, pandang jangan, pandang dia je. Itu maksud dia ni. Fa iza azamta fatawakkal ala Allah. Bila kamu dah berazam buat semua, serah ke dia. Kita serah sebab apa? Sebab kita tak pandang, kita punya tak mengambil kesan. Kita serah kepada dia. Itu dua makna. Syariat yang zahir menuntut kita usaha dan ikhtiar. Adapun syariat yang batin mengharamkan kita berpegang pada usaha dan ikhtiar. Berpegang hanya kepada dia saja. Dia kena nak latih zikir banyak supaya perasaan hati kita, rasa hati duk rasa-rasa macam kita. Kan banyak begitu kan? Dia dapat dia buat satu benda pelik orang tak boleh buat, dia buat berjaya dia mula angkat kepala. Tengok. Anak dah kata Syekh macam ni, tak mana boleh. Entah tak pakai hana punya pandangan tu lah jadi wah dah mengarut tu. Itu dah mula nampak diri, hijab begitu, dinding. Ya. Dia kena pulang balik pada dia. Sebab tu dia berkait dengan fiqh. Dalam hukum fiqh kita apa? Bila dapat yang dia nikmat kita apa? Sujud itu lambang, isyarat kita akur bau tu kurnia Tuhan. Sebab tu kita sujud. Zahir nampak sujud kan, dapat pahala, kelebihan dia. Hakikat dia jauh begitu. Hakikat kita mengiktiraf itu semua hak dia. Habis ya. Itu dia antara apa, dua benda, syariat dan hakikat yang perlu maknanya dipaham. Tu. Sebab selagi kita pandang aja, kita berdiri seolah-olah kita nak campur tangan. Perasaan tu ada. Itu hijab tuan. Dia kena buang habis tu. La haula wala quwata illa billah. Duduk tangga tu betul-betul. Satu zarah pun tak mau. Tak rasa milik. Sebab kita hamba kan. Satu zarah pun tak ada milik apa. Allah. Dan jangan engkau jadikan bagi dirimu satu zarah, sezarrah pun daripada tadbir. Jangan pandang, jangan pegang, jangan iktimad.
Maka adalah meninggalkan tadbir adalah engkau ubudiyah. Ya, kita boleh masuk dalam makam ubudiyah, kehambaan, bahagian dalam kerohanian kita, keadaan kita abdi betul apabila kita tak merasakan kita memilih. Sebab hamba ada milik, tuan. Hamba mana ada milik? Diri dia orang boleh jual, kan? Kita mengaji dan buat fiqh buat hamba, kan? Ada hamba kini, hamba muba'ad, hamba mustaulah, ada hamba umul walad, ya, hamba mudabbar, hamba mukatabnya macam jenis hamba dia, kan? Semua tu terikat dengan tuan. Sehingga sembahyang Jumaat boleh tak wajib kecuali izin daripada tuan dia. Sebab dia terikat dengan sayyid penghulu dia. Itu panggil hamba. Dia tak ada milik apa-apa, boleh jual. Ya, kalau tuan kata pergi buat kerja, relax dulu. Waktu nak kata kajang kan, tukar hamba kan, itu toke. Waktu buat kerja relax dia kata kan. Itu kan hamba tu toke. Hamba apa yang toke dekat dia kena buat. Maka kita dengan Tuhan, hamba ada milik? Tak ada. Jangan merasa kita memilih. Kita kena rasa kita dimilih. Ya, sebab tu Tuhan ajar kita. Suruh paksa kita 17 kali. Kalau tidak kasar 17 kali. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Rabb, Allah Ta'ala tu Rabb. Dia punya, dia mengawal, dia mentarbiah, dia menjaga. Segala-gala dia punya. Sebab kata asak, supaya merasakan kita dipunyai oleh Allah Ta'ala. Bukan kita handle sendiri, tak ada. Ya. Etikat memang kita nak ikat dah begitu. Tapi nak pandang. Rasa tu, gangguan yang nampak macam kita, bayang-bayang tu. Yang tu nak dipadamkan tu. Ya, nak dipadamkan. Bila padam tu, barulah bersinar makrifat dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barulah Tuhan bukakan terang belakang tu. Ya, kanzul min kunuzil jannah. Gedung syurga Tuhan akan buka. Gedung makrifat ini. Habis. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tustari radhiyallahu an, disengah daripada Wali Abdal. Wali Abdal di belah-belah tanah Arab Timur Harapnya. Setengah riwayat 40, setengah 50. Al-Abdal fi ummati khamsun wa bihim tuntarun wa bihim taqumul ard. Dengan berkat doa itu dia turunkan macam-macam keberkatan. Kata Sahal bin Abdullah radhiyallahu an, tinggalkan olehmu tadbir ikhtiar, mana tinggalkan bersandar, memandang, merasa. Tu. Jangan rasa kita. Ni payah tuan-tuan ni. Buat tapi tak nak rasa. Kita semayang tapi rasa af'al Tuhan. Sebab Tuhan dah sebut dalam Quran, Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang jadikan kamu dan perbuatan kamu ta'malun. Ay amalukum. Mana masdariat kan? Amal kamu. Gerak kita, jalan kita. Tu. Sebab tu suruh padamkan pandangan kepada diri kita, barulah terbuka kita dengan Tuhan. Dalam kitab Ibnu Arabi dia kata apa? Kenal diri tahu apa? Kenal diri apa makna kenal diri? Tak ada engkau, dia je ada. Tu mana kenal diri. Dia ringkas saja. Ya. Makna hala tuju mana mengenal diri tu kan? Apa makna mengenal sebenar? Tak ada engkau, ada je. Tu je, ringkas je. Selagi engkau kata engkau ada, itu kau tak kenal diri engkau. Yang ada dia je, bukan engkau. Ya, kita ni bayang ni dan membayangi dan ya, nak pandang sampai tak ada gitu dan baru situ dia akan nampak kebesaran. Sebab bila pandang dah bercabang, sana sini dua-dua tak tepat. Buang lain tap ke dia je, baru hilang. Ya. Sebab dia kata man arafa nafsa faqad arafa rabbah wa man arafa rabbah fasadal jasad. Apa makna fasadal jasad? Isyaratun ila maqamil fana. Itulah dia. Hilang. Diri kamu tu hilang. Hilang mana? Pada pandangan dalam, bukan luar. Luar nampak. Itu kata ulama fiqh. Dia kata apa ulama sufi dia mengarut, dia kata benda ada, dia kata tak ada. Kecuali kalau pada nazar dalam tu pandang tak ada, yang tu lah ulama sufi pakai. Nak bangang kau kata. Siapa yang kata tuan tu? Ibnu Taimiyah macam dalam berpuluh kulit kitab tafsir dia. Dia rat sikit kaum sufi. Kata ulama sufi ni macam bercakap tak berjejak, dia kata. Benda ada, dia kata tak ada melainkan Allah Taala. Kecuali kalau pada iktibar, tu betul, yang tu lah maksud pergi pakai. Ya, kepala nampak depan. Nampak tapi macam tak ada. Ada macam tak ada. Itu maksud ini. Bayang ada tak? Nampak tak? Tapi hakikat ada tak? Orang kira tak? Tak kira bayang. Kan? Dia datang rumah tu, bayang dia terang. Datang orang 3 apa? Tuan bayang. Oh ni gila bayang ni. Ada tak? Kita tunjuk. Ada tak bayang? Bayang ada. Nampak tak? Nampak orang kira? Kira tak kira.
Itulah mana ringkasan di mana. Ya, kewujudan kita membayangi kewujudan Allah Ta'ala. Maka bila kita nampak terbuka aja, bam, wujud makrifat ke dia hilang lain tuan. Selagi nampak kita belum lagi sah lagi tuan. Sebab dia lenyap habis tu. Man arafallah syahidahu fi kulli syai'. Siapa yang kenal Allah Ta'ala disyuhud akan tiap-tiap satu di pandang habis hilang. Lenyap. Dengan nur makrifat yang terjempakkan. Sahibul haqiqah ghaba anil haq bisyuhudil malikil haq. Sahibul haqiqah, orang duduk makam hakikat ni, ghaba anil haq, lenyap yang lain. Lenyap. Ya. Sebab apa dia boleh lenyap? Bisyuhudil malikil haq, sebab dia syuhud. Bahkan duduk makam musyahadah. Dia duduk makam musyahadah, pum. Dia rasalah apa yang orang tak rasa tuan. Sebab tu rasa syuhud makrifat ini benda yang tidak boleh nak diwakilkan pada tulisan, tak boleh. Nak diwakilkan pada ulasan, tak boleh, dia kena rasa. Sedap, kita tulis macam mana pun tak sampai ke kat tuan. Dia mesti rasa. Sedap buah durian, pergi makan pun tahu. Kalau nak cerita 1,000 muka surat pun tak boleh. Dia tak boleh wakil hakikat rasa kesedapan. Sedap, tu dia. Ya. Begitulah makna rasa zauq dengan Allah Ta'ala. Ilmu yang kita bahas tadi, usuluddin, itu dipanggil tauhid am. Dia mengenal Tuhan bid-dalil wal burhan, dalil dan burhan. Ada tauhid ni, tauhid khas ni. Hikam ni panggil tauhid khas. Dia mengenal Tuhan bizauq wal wujdan. Itu beza tu. Maka rasa dengan tahu, jauhlah beza kan. Awak tahu, tapi dah rasa belum. Ya. Dah rasa belum rasa. Tahu dah tahu, tapi belum rasa. Kan? Lain. Orang tahu Kaabah, hari-hari tengok Kaabah kat rumah dia besar gambar Kaabah, kan? Orang pergi mau hadiahkan dia gambar besar. Tapi dengan orang dah pergi dan dada dia ni dah belaga dengan dinding Kaabah dah, kan? Dia munajat kat situ. Semua Kaabah terasa lagi. Terasa. Mana sama? Orang dah rasa dengan orang sekadar tahu, tak sama. Sebab bila kenal sekadar tahu, dia banyak mempengaruhi sifat lalai lagi. Sebab dia tak rasa. Ada pun orang dah rasa tak disebut je tu wajilat qulubuhum iza zikirallah hum wajilat qulubuhum, gemetar hati terasa zauqi dia tuan. Habis. Dan kata Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu an, jikalau ada tak dapat tiada daripada tadbir, kata oleh tadbir juga, maka tadbir olehmu bahawa tiada tadbir kamu. Apa belit bahasa ni. Kalau kamu tak dapat, tidak nak kata takbir juga, nak usaha dia nampakkan supaya jangan ada kamu takbir. Usaha kat arah tu maksudnya. Usahakan juga sampai kau padamkan takbir. Takbir makna menuju ke arah memadamkan takbir balik. Bila padam ni pandangan takbir, kita bawa dia bersinar nur makrifat dia dengan Tuhan. Bagi unsur jasmani dia ada, yang kita pandang dia tak boleh, tak masuk. Mata dunia tak layak. Mata dunia tak layak nak memandang dengan mata kepala, tak boleh. Sebab unsur lahiriahnya dia kena tanam dulu. Di akhirat tahu, sebab tu akhirat Tuhan buka. Wujuhun yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah orang beriman berseri-seri kepada Tuhan yang memandang. Ya. Di sini dia boleh pandang rohani dia. Memandang dengan syuhud, itu panggil dia memandang. Syuhud dan musyahadah dengan Tuhan. Ya. Maka dia kena padam dulu. Dia padam kepada ni baru dibuka. Dan kata pula kata siapa? Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili, ni pengasas tarekat Syadziliyah. Ya, guru bagi Sayyidi Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu. Ya, Sayyidi Ahmad Idris berguru dengan Syekh Abu Hasan Asy-Syadzili radhiyallahu anhu. Dia punya karamat tuan-tuan, ya. Kumpulkan besi buruk kan, dia kencingkan besi tu jadi emas tu. Kita tak silap kencing emas berkarat ni. Ya, kencing ni tuan-tuan, besi buruk tu. Jadi emas. Anak murid dia semua ditanggung. Ya, murid-murid belajar ni semua ditanggung. Dia punya style lain sikit. Dia kata kalau ambil nikmat, ambil tamam-tamam dia. Sempurna. Biar syukur kamu bulat dengan Tuhan. Kalau Imam Ghazali lain, dia tadrikun nafs, maknanya sempit kan. Nak makan sedap kita potong. Tu. Tapi tadi yang tadi boleh ambil betul-betul nikmat Tuhan, ambil yang sedap tapi biar syukur tu tamam. Jangan ambil je syukur tidak. Itu jadi puaka. Dia bahan nikmat Tuhan syukur tu. Dia nak tamamkan syukur tu. Ya.
Dan katanya pula radhiyallahu an, jangan engkau ikhtiarkan suatu daripada pekerjaan mana dalam perbuatan kita ni semua isyarat fana kan. Lenyapkan pandangan ikhtiar, buat tapi jangan nampak kita. Buat tapi tak nampak, sebab kata benda ni bukan mudah kan. Kita buat tapi jangan pandang. Dan ikhtiar bahawa tiada ikhtiar. Usahakan kepada kita memadamkan memandang af'al kita. Ikhtiar itu. Usaha padamkan. Bila padam tu baru dia nampak. Ya. Bila dia padamkan, baru. Betul buka. Sebab dia kenapa? Sentiasa istiqamah. La yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba tu mendamping aku dengan nawafil sehingga aku kasih. Dia masuk tangga mahbub Tuhan, dia kasih Tuhan. Tuhan kasih ke dia, barulah faiza ya sam'ahu. Akulah pendengarnya. Ya, allazi yasma'u bi, yang mana dia mendengar dengan aku. Ni maksud ni. Mendengar dengan aku, tu maksud padamkan ikhtiar. Ya, ikhtiar tak nampak, dia nampak Tuhan yang gerak semua ikhtiar dia. Ya. Dan jangan engkau jadikan serta ikhtiarmu hingga sampai bila? Hingga arif engkau. Sampai dia betul-betul makrifat arif, menjadi gulungan arifina billah. Orang yang arifin mana orang yang mengenal Tuhan bizab wal wijdan, syuhud dan ayan. Bukan dikenal dengan istidlal dalil wal burhan, tidak. Ya, dia naik atas lagi tuan. Allahumma ja'alna minhum. Siapa sifat arif tadi? Sahibul haqiqah ghaba anil hal. Ya, lenyap makhluk daripada pandangan dia. Dengan dia syuhud akan raja yang sebenar Allah Ta'ala. Hingga arif ya, maka apabila jadi Allah Ta'ala arif, mana apabila jadi Allah Ta'ala akan dia tu arif, maka dikata baginya, jika engkau kendak maka ikhtiar engkau, maka jika engkau kendak ya tiada, maka tiada ikhtiar engkau. Maksud apa tu? Dia nak buat apa pun tak ada hal lagi dah. Ketika hati sudah tamkin dengan Allah Ta'ala, jasadnya saja dengan makhluk, hati dia ma Allah. Dia dipanggil makam kain bain. Kain bain. Jasad dia sama makhluk, tapi hati dia cerai. Hati dia ma Allah serta dengan Allah Ta'ala setiap saat. Ya, tadi. Sampai iman daruri tuan. Kena bahawasanya engkau itu jikalau engkau ikhtiar, maka dengan ikhtiar kamu ikhtiar, dan jikalau engkau tinggalkan maka dia makan ikhtiar kamu engkau tinggalkan. Mana tak ada apa ketika itu, dia nak buat-buat tak ada masalah. Bahawasanya engkau itu dalam dengan kami dalam ikhtiar dan dalam meninggalkan, dan inilah makam yang terlebih mulia. Ya. Dia duduk mana pun dia tak ada masalah. Peringkat ni. Ya, dengan orang pun tak apa, dia seorang pun tak apa. Sebab apa? Dia sudah tamkin. Ya, makam dia sudah tamkin, terdalam mantap dengan Allah Ta'ala, bahawa dia tak putus syuhud dia dengan Tuhan dalam setiap nafas. Ya. Tu. Dan satu lagi kata Syekh Ibrahim Al-Khawas radhiyallahu an, bermula sekalian ilmu itu dalam dua kalimah dia buat kesimpulan. Ya. Pertama, jangan engkau membuat barang yang telah dikafarkan engkau. Jangan kau buat, maknanya kau nampak kau buat tu macam diri daripada engkau, barang yang dikafarkan, barang yang sudah dicukupkan oleh Ta'ala. Apa dia? Minar rizq, rezekimu dalam dunia dan dalam akhirat. Yang kedua, jangan engkau sia-siakan akan amalmu bagi Allah Ta'ala pada barang yang telah disuruh engkau dan berjabat engkau padanya pada barang yang telah diakui bagimu. Dua ni kan. Ya. Nah, jikalau engkau mendirikan tiap-tiap daripada keduanya, maka adalah engkau sejahtera basirah. Mata dalam kita akan terang, dan dalam kita akan sihat terang dan bercahaya sarirah, sir batin bagi batin hati engkau. Ya, ini dia panggil tautiah. Dia nak masuk matan bawah ni dua perkara bincang, iaitulah tu. Jangan kita mana iktimad tadi gitu. Ya. Jangan kita apa? Taksir benda yang Tuhan suruh, dan ijtihad benda-benda yang Tuhan dah jamin. Tu jangan. Ya. Benda Tuhan jamin apa? Minar rizq. Wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang merata atas muka bumi, rezeki itu semua dah siap. Semua dah siap. Jadi jangan kita ijtihad dalam bab rezeki. Bab rezeki ni kita cari sekadar saja. Jangan sampai bersungguh-sungguh sangat, atau dia memadamkan mata dalam kita. Ya. Apa makna Tuhan jamin? Bermakna hati kita lapang selapang-lapang dalam tajuk rezeki. Dalam hati kita relax, tak ada langsung risau bab rezeki. Cuma luar dia usaha syariat suruh cari, tu tak apalah, nak berniaga ke mana ke, darat laut ke, bahkan gaji asal halal sudah. Dalam jangan ada langsung pun aku ni rezeki makan dapat tidak syak dengan Tuhan, itu rosak tu. Ya. Itu kena faham itu.
Mana kalau dia syak dia pergi akan istiad, dia sungguh-sungguh. Dia dapat pula, dia nampak dia, Tuhan ni tak nampak. Itu gelap buta mata hati yang kita. Kemudian kalau berhimpun dua ni, kita bersungguh pada barang yang Tuhan dah jamin, dan barang yang Tuhan suruh minal ibadah, kita cuai taksir. Dua ni habis, pum. Apa dalil? Intimas basirati minka, tertutup dan butanya mata hati engkau. Ini mata akan datang dibincang. Ijtihaduka fima dhiminalak wa taksiruka fima yutlabu minka dalilun ala intimasi basirati minka. Bersungguh-sungguh engkau pada barang yang Tuhan dah jamin minar rizq, dan taksir cuai engkau pada barang yang Tuhan tuntut. Yang Tuhan tuntut kita cuai. Itu dalil terang hati kamu terpadam, terbuta wala iazabillah. Ya, kemudian kata ijtihaduka wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma ighfir lana Allahumma alhamdulillah. Subhanallah.